Ta'ala. Jadi sekecil-kecil perkara dalam Islam pun ada ganjarannya. Kalau kita buat sesuatu itu dengan ilmunya, dengan niat nak ikut sunnahnya, jadi nak tahu macam mana, kenalah belajar. Jadi bicara adab, kita bawakan malam ini adab tentang makan dan minum. Hari-hari kita buat pun kan. Dan saya nak recall balik yang kita belajar dah minggu lepas. Saya nak kongsikan yang mana antara yang saya teringat, ambil makanan dari arah samping piring ataupun di sisi piring kan, yang di luar tu, sebelum, bukan di bahagian tengahnya kan, macam lauk ke apa ke, bukan ambil tengah, ambil tepi dulu. Tepi okey. Yang mana menurut hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bermaksud keberkahan itu turun di pertengahan makanan, maka makanlah dari bahagian tepinya terlebih dahulu dan janganlah kalian makan di bahagian tengahnya agar keberkatan tersebut terus mengalir ke bahagian di sampingnya. Itulah antaranya hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan juga Tirmizi. Kita belajar sama-sama. Nak dengar lebih lagi malam ini apa lagi yang bakal kita dengar tentang adab makan dan minum, belajar sama-sama menerusi bicara adab sat lagi bersama dengan Ustaz jam 9 malam di Facebook dan YouTube serta di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Ini dia Alfat and Friends, Rindu Bila. Cintamu pada baginda
Muhammad Rasul tercinta. Hiburan. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada golongannya. Hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari kekufuran dan kekafiran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Tiada Tuhan selain Engkau. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Pandemik ini boleh membawa kepada isu kesihatan mental yang serius sekiranya tidak ditangani dengan baik. Mari kenali tanda-tanda kemurungan. Berlaku perubahan sikap dan tingkah laku individu, sentiasa kelihatan sedih dan murung, hilang minat terhadap aktiviti yang biasa dilakukan, mengalami gangguan tidur dan selera makan, sukar untuk menumpukan perhatian, mengasingkan diri daripada keluarga dan rakan-rakan, bertindak agresif dan kasar terhadap diri sendiri dan orang sekeliling, serta pernah menyatakan perasaan hilang harapan atau bosan untuk hidup. Sekiranya terdapat gejala-gejala ini, individu dinasihatkan mendapatkan nasihat perubatan profesional dalam kadar yang segera bagi mengelakkan keadaan yang lebih buruk. Kita tangani bersama ya. #KitaJagaKita.
IKIM kini 20 tahun. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talknya itu yang sangat lebih penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dengan agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ikuti kupasan kitab karangan Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Hussein bin Ruslan Asy-Syafi'i sebagai ringkas fiqh Syafi'i daripada Matan Zubat oleh Imam Ibnu Al-Barizi yang sangat bermanfaat. Diselangi sesi soal jawab fiqh bersama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram pada setiap hari Khamis pada pukul 10 pagi hanya di Aspirasi 101 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nazam Safwatul Zubat, rahsia keberkatan pada keikhlasan niat pengarangnya, memartabat mazhab Syafi'i dalam ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam sentiasa membalas perbuatan jahat dengan kebaikan, iaitu dengan memberi maaf dan melakukan kebaikan sebagai penawar yang lebih baik daripada racun. Baginda meyakini dan membuktikan bahawa kasih sayang dapat mengatasi kebencian, kekejaman pula dapat ditewaskan oleh kemaafan. Dengan sifat pemaaf baginda, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam membebaskan orang ramai daripada permusuhan dan perbuatan jenayah, lalu menjadikan mereka sebagai saudara seagama. Baginda merupakan gambaran yang tepat tentang ayat Al-Quran yang bermaksud, dan tidaklah sama kesan dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Apabila kamu berlaku demikian, maka orang yang menyimpan rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah sahabat yang karib. Surah Fussilat ayat 34. Petikan daripada buku Ensiklopedia Sirah, terjemahan hasil karya Afzalur Rahman. Kita beradab, mudah-mudahan dengan adab ini menjadi jalan untuk kita semakin dekat dengan Allah. Bahkan kita kena ingat ketika kita cuba beradab dengan adab yang terbaik, sebenarnya kita sedang mengikuti jalan dan adabnya baginda Nabi SAW, dan ia adalah jalan untuk kita semakin dekat kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan segala adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam. Pelajari dan jalani kehidupan yang disulami adab dan etika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi rancangan Bicara Adab bersama Al-Fadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun setiap Selasa 9 malam hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anda. Kembali teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman. Selasa 9 malam. Temu janji kita untuk kita belajar lagi dalam kembara ilmu kita di Radio IKIM ini, insyaAllah. Pengajian ilmu dalam bicara adab. Kita nak dengarkan sama-sama. Anda yang mendengar di radio mengikut frekuensi di lokasi-lokasi anda, ataupun anda yang berada dekat luar negara yang dengarkan menerusi atas talian waktu ini, www.ikim.my. Terima kasih atas perhatian anda. Dan kalau yang melayari Facebook dan juga YouTube, anda juga boleh bersama kami berinteraksi di Facebook dan YouTube kami. Siaran secara langsung kita bawakan Facebook kami IKIM FM dan YouTube channel kami IKIM. Kita nak sambung lagi pengajian kita pada malam ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dah pun berada atas talian untuk kita dengarkan diskusi sambungan adab kita tentang adab makan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat kita Ustaz Alhamdulillah sihat. Di Cik Faiz apa khabar? Sihat Alhamdulillah sihat. Nak cerita buat makan ni kena sihat insya-Allah. Kita nak sambung lagi. Kalau ikutkan banyak dah kita belajar tentang adab-adab makan. Dah masuk siri, kalau ikutkan minggu ini dah masuk siri ketiga. Kita nak dengar tentang adab makan dan minum ini. Banyak yang kita nak pelajari dan paling penting semoga apa yang kita belajar ini direzekikan untuk kita beramal setiap satu daripada yang kita pelajari. InsyaAllah anda, harapan saya dah pun bersedia semuanya. Yang ada kitab boleh buka sama-sama lah. Bicara adab kita kan sambung di muka 143 insyaAllah. Silakan Ustaz untuk pengajian kita malam ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada kita dengan faham yang benar. Juga Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya mengurniakan kita kekuatan untuk beramal dengan apa yang kita pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu syai'in huwa kainun fi 'ilmika aw qad kana nuqaddimu ilaika baina aydina dhalika kulli. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi al-aziz wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين.
والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang dimuliakan DJ Faiz Haji Osman hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat, kasih sayang dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita dapat bertemu lagi dengan dalam siri pengajian kita di dalam kitab adab. Dan hari ini kita masih lagi menyambung perbahasan kita di dalam bab adab makan dan minum. Betapa pentingnya adab makan dan minum ni. Bahkan kita lihat bagaimana kita boleh mendapat pahala yang sangat banyak hanya pada makan dan minum. Sebab apa? Sebab banyak anjuran-anjuran yang dianjurkan oleh baginda Nabi juga para ulama dengan adab-adab yang sangat banyak dianjurkan ketika mana kita makan dan minum. Maka kita lihat ketika kita melakukan perkara yang kita sangat sukai, makan, berada pada waktu PKP pula sekarang ni, duduk di rumah, memang makan ni benda yang kita sangat suka. Tapi dengan makan tersebut rupanya kita boleh mendapat pahala. Bahkan dihitung juga kita berada dalam keadaan ibadah bila mana kita menjaga aturan-aturan yang telah dianjurkan oleh junjungan besar baginda Nabi juga sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama. Maka jangan kita pandang kecil pada perkara yang baik, walaupun hanya sekadar senyum pada saudara kita sebagaimana yang Nabi sebut. Maka perkara-perkara ini walaupun mungkin dilihat kecil, tetapi mungkin kerana kita lakukannya dengan ikhlas mengikuti junjungan besar baginda Nabi, boleh menjadi penyebab kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu dalam hidup kita, kita tak boleh nak pandang buruk pada sesiapa. Kita tak boleh pandang hina pada sesiapa. Kita tak boleh sangka buruk pada sesiapa. Kerana mungkin ada amalan seseorang yang mana tak dilihat oleh sesiapa dan amal itu menjadi penyebab dirinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita bersangka buruk dengan orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah terima amalnya dan diberikan kebaikan padanya, menjadikan diri kita lebih buruk daripada orang yang kita sangka buruk tadi. Sedangkan kita sendiri tidak tahu apa amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian, terutama dalam suasana kita hari ini. Suasana yang penuh dengan fitnah, suasana orang menyebut dan bercakap apa yang mereka ingin cakapkan. Maka jaga diri kita daripada terikut-ikut dengan orang lain, ditakuti ikutan kita bukan kerana kebenaran tetapi kerana hawa nafsu. Baik, sebagaimana kita telah sebutkan pada minggu yang lalu, kita telah bicarakan sekitar 28 adab ketika makan. Banyak tu tak terhitung. Tapi dalam kaedah sebut, kalau kita tak boleh buat semua, janganlah sampai tinggal semua. Mungkin ada orang dia boleh buat benda ni. Ada orang dia boleh buat benda yang lain daripada yang kita buat. Jadi yang mana kita boleh buat, kita amalkan. Baik, kita terus ke halaman 143. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, perkara yang ke-29 setelah selesai makan. Ni dah selesai makan kan? Kalau dalam susunan ni, apa yang nak makan semuanya tu kita dah bicarakan. Sekarang ni disebutkan bila kita selesai makan, dianjurkan kita mengguna congkil gigi. Jadi satu perkara yang baik
sediakan congkak gigi di rumah kita. Walaupun kadang-kadang kita tak pakai, tapi kita tengok ada orang kalau datang rumah kita, dia pakai. Jadi di kedai-kedai biasanya memang sediakan pencongkak gigi. Jadi sekarang kita sediakan juga di rumah kita. Tengok apa tujuannya? Agar dapat membersihkan sisa makanan yang terdapat di antara sela-sela gigi, celah-celah gigi lah, dan membuang sisa makanan yang telah dikeluarkan dengan congkil gigi tersebut. Cuma ada etika juga. Bila kita nak congkil gigi, kalau makan dengan orang lain, contohnya hatta dengan ahli keluarga, sebaiknya kalau kita tengok para guru kita, masyayikh kita, bila congkil gigi mereka menghadap ke tepi ataupun ke bawah, tutup dengan tangan. Janganlah congkil-congkil depan orang, satgi daging tu masuk pula dekat pinggan kawan tu, kat orang depan kita. Jadi muruah kita perlu dijaga. Walaupun kita kata kita nak lakukan sesuatu yang dianjurkan, tapi tetap kena jaga etikanya. Jangan sampai orang pandang jijik pula perlakuan kita congkil gigi, jadi tutup. Lain halnya, tengok disebut di situ apa dia? Lain halnya jika sisa makanan yang terdapat di antara celah-celah gigi dikeluarkan dengan gerakan lisannya. Kadang-kadang DJ Faiz, tak semua yang kita kena keluarkan pakai congkil gigi. Ada yang sangkut-sangkut tu boleh tolak pakai lidah. Tolak, dah. Maka disebutkan penulis, kalaulah kita tolak guna lidah kita je, maka lebih utama kita telan. Lebih utama kita telan. Berdasarkan apa yang disebut oleh baginda Nabi, wa man akala fama takhallala falyalfidh wa malaka bilisanihi falyabtali', man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraj. Barang siapa yang telah selesai makan, maka buanglah sisa makanan yang dikeluarkan dengan congkil gigi. Adapun sisa makanan yang dikeluarkan dengan lisannya, lisannya tu lidah lah, bukan bercakap. Cakap sampai keluar daging tu bukan. Maksud lisan di sini adalah lidah. Maka telanlah kembali. Barang siapa yang melakukan hal ini, maka dia telah berbuat baik. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, maka dia tak berdosa. Maksudnya ia bukanlah satu perkara yang dimestikan. Tetapi lihat bagaimana dianjurkan pada kita menjaga kebersihan sampai begini. Kan makanan bila mana dibiarkan duduk dalam mulut kita, maka nanti boleh menyebabkan bau mulut kita. Jadi diajar kepada kita untuk dibersihkan. Nak cerita, Islam sangat ambil penting dan berat pada perkara yang disebut sebagai nazafah, kebersihan. Bahkan kalau kita belajar kitab-kitab fiqh, perkara pertama yang diajarkan adalah babut taharah. Cerita tentang bersuci. Maknanya supaya apa? Supaya kita sentiasa bersih, suci, zahir dan batin, luaran dan dalaman. Baik. Seterusnya kata penulis Hafizahullah Ta'ala yang ke-30. Jika seseorang berbuka di rumah orang lain. Ni kalaulah kita makan dekat rumah orang lain. Maka ni terutama kalau kita berbuka dekat rumah orang. Maka dianjurkan untuk mendoakan pemilik rumah. Jadi kita ambil secara umum dulu. Secara umum, kalau makan dekat rumah orang, maka jangan lupa mendoakan kepada tuan rumah. Jangan komplain je kerjanya. Nasi itu kerah lah, basi lah, bukan basi, lembek lah, lauk tak sedap lah, kurang garam lah, komplain je kan. Sedangkan bila kita makan, itulah rezeki kita. Itulah rezeki kita. Alhamdulillah ada makanan. Berapa ramai orang yang tak ada makanan. Maka ketika mana berbuka di rumah orang, pastikan kita mendoakan. Bahasa Melayu pun tak apalah. Maka kita doakan apa dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Allah memberkati tuan rumah dan memanjangkan umurnya.
memberikan rezeki kepadanya daripada rezeki yang halal, menjauhkan daripada rezeki yang haram dan sebagainya. Itu kalau kita nak cakap bahasa Melayu. Tapi dianjurkan ada doanya. Antaranya apa? Aftara indakumus saimun. Ni kalau berbuka. Telah berbuka di sisi kamu orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amakumul abrar. Saya pernah dulu ingat ada sebahagian dari masyayikh ketika mana datang ke tanah air kita, bila kita makan di rumah tuan rumah, beliau jadi tetamu, maka disebut akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikatul akhyar wa dzakarakumullahu fi man indahu. Jadi kalaulah kita berbuka rumah orang, kalaulah kita makan di rumah orang yang bukan berbuka puasa, okey, kita boleh tinggalkan aftara indakumus saimun tu. Tapi kita boleh ambil terus akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikatul akhyar wa dzakarakumullahu fi man indah. Allahumma barik li sahib hadzal ta'am. Ya Allah, berkatilah pemilik makanan ni. Itu doa untuk tuan rumah tu lah. Jadi apa tujuannya? Juga untuk gembirakan hati tuan rumah. Jadi dia pun seronok nak hidang kat kita. Ni kalau kita komplain, baru dia hidangkan lauk, kita dah komplain. Dia nak buat teh pun jadi berat hati. Tapi kita pun doa, ya Allah, semoga Allah berkati, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan lagi rezeki yang halal dan melimpah ruah. Dia lepas buat air teh, nak buat air tembikai pula, bagi makan aiskrim pula. Sebab apa? Sebab seronok dapat doa. Sebab itu kita tengok orang-orang ataupun orang-orang yang memang berkhidmat, mereka suka orang-orang soleh datang rumah mereka. Sebab apa? Sebab nak doa orang-orang soleh tu lah. Jadi kalau orang ajak kita datang rumah, kita kena ambil tanggungjawab doakan mereka. Kerana mereka mengharapkan juga doa-doa kita. Kemudian disebutkan jika seseorang makan di rumah orang lain. Ni ada lagi doa. Kalau kata bukan buka puasa, makan kat rumah orang, maka dianjurkan mendoakan pemilik rumah dengan doa yang diriwayatkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa doanya? Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berkatilah mereka pada apa yang engkau rezekikan pada mereka. Keberkatan ni bila mana sudah meresap pada seseorang, maka akan menumbuhkan kebaikan yang sangat banyak. Sebab itu dalam hidup yang kita nak DJ Faiz, berkat. Makan tu berkat, minum tu berkat, rezeki berkat, duit berkat, keluarga berkat. Kalau ada berkat, maka jangan risau. Berkat ni siapa yang boleh bagi? Allah Ta'ala. Tak ada. Berkat ni sesuatu yang kita tak nampak. Tetapi kita yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waghfir lahum warhamhum. Jadi doakan keberkatan dan doakan keampunan. Apalagi kalaulah orang ataupun kita yang datang makan tu dalam keadaan musafir. Doa orang musafir ni mustajab. Sebab tu bila mana kalau kita musafir singgah rumah orang, doakan pada tuan rumah. Sebab apa? Mereka bagi kita makan, maka kita balas mereka bukan dengan makan juga, balas dengan doa. Sebab tu kalau kita lihat, kalau kita perasan, saya rasa DJ Faiz pun perasan, ketika mana kalau kita sebut nama Nabi, kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut nama sahabat, kita sebut radhiyallahu ta'ala anhu. Contohnya, kalau kita sebut nama orang soleh, contohnya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, kita dengar para guru kita menyebutkan rahimahullah ta'ala kalau mereka dah meninggal. Kalau mereka guru-guru kita masih hidup, kita sebut hafizahullah ta'ala, Allah memelihara. Kenapa? Kerana disebutkan bila kita menyebut nama orang soleh, rahmat Allah turun. Ni hari ni kita dengar nama orang soleh banyak, kita dengar nama Nabi banyak. Ketika kita sebut dan dengar nama-nama mereka, rahmat Allah turun kerana nama-nama mereka yang kita sebutkan. Maka sebenarnya diri mereka, kerana nama mereka sahaja, kita dah dapat kebaikan. Kita dah dapat kebaikan. Sebut nama orang ni, Allah turun rahmat pada kita. Sebab apa? Sebab kita menyebut nama-nama orang yang dicintai dan disukai oleh Allah Ta'ala. Maka Allah turunkan rahmat.
Tidakkah mereka itu bagi kebaikan pada kita? Bagi kebaikan pada kita. Jadi apa yang kita boleh buat? Ucap terima kasih pada mereka. Macam mana cara ucap terima kasih? Mereka dah tak ada. Kalau yang dah tak ada, dah meninggal, maka doakan mereka. Macam mana doakan? Sebagaimana yang kita sebut, rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati mereka. Itu bahagian daripada doa. Radiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah meridai mereka. Nah, jadi itu caranya untuk kita berterima kasih dengan mendoakan kepada orang yang sudah meninggal ataupun orang yang masih hidup. Ni lidah kita ni kena berlatih, kena biasakan untuk doakan orang. Kita ni susah nak doakan orang. Rasa malu, rasa takut. Tak perlu. Doakan orang, nanti akan menjadi penyebab untuk kita mendapat doa-doa orang lain, bahkan orang-orang yang saleh. Bahkan doakan orang menjadi penyebab kita mendapat doa dari malaikat. Jadi benda-benda itu kita kena ambil perhatian. Baik, kita baca satu lagi sebelum kita rehat. Ketika sedang makan, maka janganlah mendekatkan kepala ke arah makanan yang sedang dihidangkan. Maka disebutkan apa? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala al-lahma lam yutatti ra'sahu ilaihi bal yarfa'uhu ilaihi thumma yanhusuhu intihasan. Qawluhu yanhusuhu intihasan wa yajuzu bishin yanhusuhu intihasan. Maksudnya apa? Apabila Rasulullah makan daging, maka beliau tidak menundukkan kepalanya ke arah daging, akan tetapi beliau mengangkat daging tersebut ke mulutnya. Jadi kalau kita makan, kita angkat tu ke mulut. Itu lebih utama. Baik, InsyaAllah setelah ini kita akan sambung lagi perbahasan kita di dalam adab makan. Ada beberapa lagi perkara-perkara yang kita boleh ambil perhatian dan mungkin kita sudah lakukan ataupun kita belum lakukan tapi kita ingin lakukan. InsyaAllah kita akan sambung setelah InsyaAllah. Kepada anda, teruskan setia bersama kami. Bicara adab, kita berehat seketika. Selepas ini banyak lagi yang bakal kita bicarakan. Terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Muhammad Tibbil qulubi wa dawaiha Wa afiyatil abdani wa shifaiha Wa nuril absari wa diyaiha Allahumma salli ala Muhammad Tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya.
20 tahun bersiaran. IKIM Inspirasi. Tentunya hanya itu aja caranya kan. Terima kasih kita ucapkan ke Melihatkan kami di Radio IKIM tetap memberi inspirasi dan informasi yang terkini kepada anda. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Yep, Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Untuk kita bawakan pada malam ini bicara adab, kita dah dengarkan beberapa lagi sambungan adab makan untuk kita belajar sama-sama, untuk kita amalkan bersama. InsyaAllah kita nak sambung lagi pengajian ilmu kita. Jadi anda terus menonton di Facebook dan YouTube, dengarkan di Radio IKIM. Silakan Ustaz untuk sambungan bicara adab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Faiz. Hafizahullah ta'ala wa mata'ahu bisihatin wa afiyah. Perkara ke-33 yang disebutkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala, tidak memandang kepada makanan yang akan dimakan oleh temannya. Ini antara adab kita ketika makan. Jangan tengok orang makan. Sebab apa? Nanti akan menyebabkan orang tu rasa malu ataupun rasa tak senang. Kadang-kadang ada orang perlakuan makannya berbeza dengan perlakuan kita. Jadi kita bukan nak jadikan orang lain sebagai bahan bual bicara. Tengok tu dia makan contohnya. Jadi tak. Jadi ajar diri kita jangan tengok orang makan. Biarkan orang dengan caranya tersendiri. Supaya kita dapat jaga mulut kita dari berbicara, bahkan nak jaga hati kita daripada bersangka-sangka pada orang. Kita setiap kita lah kena jaga. Baik. Kemudian yang ke-34, tidak berhenti makan kecuali seseorang atau tamu yang diundang makan olehnya telah selesai makan. Jadi ni adab kita kalau makan dan kita adalah tuan rumah. Kalau orang makan dekat rumah kita, maka pastikan kita makan sekali. Itu tanda tawaduk. Jangan kita hidang-hidang kita tak makan sekali. Kita makan sekali. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jangan kita berhenti makan selagi tetamu kita tak berhenti makan. Ustaz gemuk lah saya kalau saya kena makan sama dengan dia orang. Bukan suruh makan banyak, suruh makan habis lambat je. Kita ni kadang-kadang bila dengar macam tu, macam selagi dia orang tak habis makan susah pula. Tak, caranya macam mana? Sambil kita makan tu kita sembang dengan mereka tentang perkara-perkara yang hukumnya harus, bukan mengumpat orang pula. Kemudian kecilkan suapan kita. Itu caranya. Ini kita suap tu memang saja nak menambah. Lepas tu bagi alasan tetamu tak habis lagi. Itu sebenarnya. Kalau ada tetamu tak boleh makan banyak sikit kat rumah. Kalau tidak, kena berhenti awal. Contohnya kan. Jadi kita saja cari alasan tu maksudnya. Jadi kita meraihkan tetamu dengan kita lewatkan berhenti makan kita. Itu pun satu perkara yang sangat baik. Supaya apa? Supaya kau tidak nanti makanan sedap, makanan kita masak sedap, isteri kita masak sedap, tapi bila kita berhenti, tetamu pun malu nak tambah. Tengok sampai macam tu sekali. Maka kemudian disebutkan lu'mun birajuli an yarfa'a yadahu minat ta'ami qabla ashabihi. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, termasuk perbuatan tercela bagi seseorang yang berhenti makan terlebih dahulu sebelum temannya berhenti makan. Bahkan diajarkan pada kita kalau kita makan ramai-ramai, kalau kita nak berhenti awal, kita minta izin. Maklum kan? Minta maaf lah, saya kenyang lah ni. Contohnya. Supaya apa? Supaya kalau kita tetamu pula kan, tetamu orang lain tak makan habis lagi, makan ramai kan, orang lain tak habis lagi, tapi kita dah berhenti, maka kita minta izin dan beritahu. Sebab apa? Takut nanti tuan rumah pula terasa hati dengan kita. Tak sedap kot makanan aku ni, sikit je dia makan, tak habis pun dia makan. Sampai macam tu sekali Islam ajar betapa halusnya adab yang ada dalam Islam. Baik, tengok ada satu kisah untuk kita hayati. Disebutkan
pada suatu hari Al-Imam Ibrahim ibnu Adham radhiyallahu ta'ala mengundang makan beberapa orang tetamu. Kemudian terdapat salah seorang tamunya bangun terlebih dahulu dari tempat makan. Kemudian Al-Imam Ibrahim ibnu Adham berkata, laqad asa'a fi khaslatain, laqad qama bi ghairi idhnin wa laqad hashama ashabahu. Dia telah melakukan dua perkara yang tidak baik. Apa dia? Dia bangun dari tempat makan tanpa izin terlebih dahulu. Maksud tanpa izin tuan rumah. Dia membuat para temannya malu untuk meneruskan makan. Jadi kalau kita makan, baiknya makan sama-sama, habis sama-sama. Itu paling baik. Tambah-tambah kalau yang jenis makan talam dan sebagainya. Kalau keluarga makan talam, itu antara yang baik. Baik. Yang ke-35, memuji makanan yang sedang dihidangkan. Jadi sebelum ni kita dah sebut antara adab yang ada pada makan apa dia? Ucap terima kasih pada yang masak. Terima kasih masak, terima kasih siapkan makanan. Orang-orang yang dah bagi ataupun khidmat pada kita, walaupun dia sebenarnya tiap-tiap hari buat tu. Contoh isteri kita tiap-tiap hari siapkan makan, tapi jangan ringankan lidah untuk ucap terima kasih. Kerana berterima kasih pada manusia itu jalan untuk nanti kita mudah berterima kasih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi dekat sini pula dia kata apa? Bila mana orang hidang makanan, kita nak makan, puji makanan yang hidangkan. Ini antara yang dilakukan oleh baginda Nabi. Salah satunya ketika mana Nabi pergi ke rumah Sayyidatuna Ummu Hani. Dalam Syama'il Muhammadiyah disebutkan. Di sini disebutkan riwayat Muslim, Nabi kata apa? Ni'mal udumul khal. Ni'mal udumul khal. Paling baiknya lauk pauk adalah cuka. Paling baik lauk pauk adalah cuka. Adakah cuka yang paling baik? Itu soalan pada kita. Dah tentulah yang lebih baik. Contohnya adalah daging. Nabi sebut daging antara yang baik. Tapi kat sini sebut cuka. Adakah cuka yang kita nak makan? Tak. Untuk jaga hati tuan rumah. Mungkin ada orang yang kita pergi rumahnya, dia sediakan makan, dia ada biskut kering je. Jadi kita pun, biskut kering ni cicah dengan teh, memang sedap lah. Contohnya. Jadi puji makanan tersebut. Yang pertama sebab itu rezeki daripada Allah. Yang kedua untuk gembirakan hati tuan rumah. Tak adalah dia terasa, ya Allah. Tapi bila mana dia tengok kita makan biskut kering dengan teh pun, ya Allah, macam makan tengah hari. Jadi dia pun rasa seronok. Jadi jaga hati tuan rumah, gembirakan hati tuan rumah. Ini satu perkara yang sangat dianjurkan. Ni siapa terutama kita nak ajar? Anak-anak kita. Anak-anak kita ni kadang-kadang kan lurus sikit. Ataupun mungkin kita duduk di Kuala Lumpur, balik ke kampung, masakan kampung. Kalau dia cakap tu, cakap pula orang putih, kan, boleh menjadikan mungkin nanti opahnya ke atuknya ke terasa hati. Jadi anak-anak kena diajar memuji makanan yang dihidangkan. Ni kita kena ajarlah anak-anak kita. Bukan suruh menipu, tetapi ajar bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Baik. Yang seterusnya disebutkan tidak berbicara hal-hal yang dapat menghilangkan nafsu makan tatkala sedang makan. Maksudnya apa? Kan dianjurkan kita bercerita tentang orang soleh. Dianjurkan kita bercerita tentang perkara-perkara yang baik supaya rahmat turun dan sebagainya. Sedemikian juga jangan pula kita bicara benda-benda yang boleh memutus keinginan nak makan. Cerita benda-benda yang menjijikkan, cerita benda-benda yang meloyakan tekak. Janganlah kita cerita benda-benda tersebut. Kerana apa? Memutus selera makan orang lain. Seterusnya disebutkan tidak mengeluarkan hingus atau ludah tatkala sedang makan bersama orang lain. Ni
Janganlah kita keluarkan hingga kita dekat depan orang. Ataupun macam tadi kita kata keluarkan daging yang dah melekat, letak dalam pinggan yang sama. Apa lagi kalau kita makan dalam talam. Maka kesemua itu jangan kita lakukan. Kerana apa? Boleh mengganggu orang lain untuk makan. Boleh ganggu selera orang lain untuk makan. Dan seterusnya, sebelum kita berhenti, tidak mencium makanan yang sedang dihidangkan kecuali jika terdapat uzur. Maka disebutkan wala ya'kulu ta'am harran wala yashub. Jangan kamu makan makanan yang panas dan jangan pula kamu menciumnya. InsyaAllah setelah ini kita akan sambung lagi di dalam perbahasan kita berkaitan dengan adab makan. InsyaAllah kepada anda, teruskan setia bersama kami. Adab makan kita nak sambung selepas ini di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan di radio dan tonton di Facebook serta YouTube live kita. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Malaysia terkenal dengan keunikan dan kepelbagaian makanan yang merupakan manifestasi kemajmukan budaya masyarakat di negara ini. Perkara ini lahir dipengaruhi oleh sejarah, budaya, sains dan teknologi. Buku Kepelbagaian Budaya Pemakanan di Malaysia, Perspektif Islam akan mengupas perkembangan budaya pemakanan yang dibawa oleh 3 kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India serta melihat bagaimana Islam memainkan peranan. Dengan harga RM45, dapatkan di laman sesawang ikimniaga.my atau melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu ketuhanan terbaik. Semoga kita setia berdua hingga ke jannah. Tuhan sembuhkanlah jiwa-jiwa yang aku takut. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pastinya anda terus setia bersama kami. Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Inforia Islami. Sambil anda buat kerja anda, mungkin sambil anda menikmati hidangan makan malam, mungkin lewat dah juga ni kan. Apa pun, mungkin nak praktikkan sama-sama adab makan kita. InsyaAllah kita belajar sama-sama bicara adab makan. Kita nak sambung lagi bersama dengan Ustaz Ahmad Sarahuddin Harun. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Faiz. Sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam perbahasan kita di dalam kitab adab berkaitan adab makan. Perkara seterusnya yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala adalah ketika kita nak makan dan minum dan makanan dan minuman itu masih panas, maka disebutkan sebaiknya kita tidak meniup hidangan tersebut. Kita tak meniup hidangan kerana hukumnya adalah makruh. Itu disebutkan oleh fuqaha. Habis tu nak buat macam mana? Maka kata penulis, biarkanlah sampai agak dingin, kecuali jika terdapat uzur maka boleh meniupnya. Kalaulah terdapat uzur, maka boleh untuk kita meniupnya dan hukumnya tidak makruh. Tapi ada cara yang lebih utama, kata beliau ataupun kata penulis, dan cara yang lebih utama dari itu semua adalah menuangkan makanan tersebut ke mangkuk yang lain, kemudian mengembalikannya ke mangkuk yang lain. Macam kita buat teh tarik tu. Masuk mangkuk ni sampai agak sejuk. Jadi antara yang betul juga kalau kita kata macam mana kalau kita dah masak, lepas tu kita bubuh dalam mangkuk lain untuk dihidangkan. Jadi itu pun boleh menjadi sebab dia lebih dingin dan lebih nampak cantik bila dihidangkan. Perkara ini telah disebut oleh baginda Nabi dalam sebuah hadis, disebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatanaffasa fil ina'i aw yunfakhu fihi. Rasulullah melarang untuk bernafas di dalam mangkuk atau meniup makanan panas yang terdapat di dalamnya.
Kata Al-Imam Munawi, meniup makanan yang panas menunjukkan perbuatan yang tergesa-gesa. Kita nak makan tiup ni, nak tunjuk kita ni tergesa-gesa lah nak makan. Sebaiknya kita tunggu dulu. Juga menunjukkan sifat rakus dan tidak adanya sifat sabar dan rendahnya harga diri. Bila panas tunggu. Dan ini kita kena ajar anak-anak kita terutamanya. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Disebutkan ada pun sebab dilarangnya meniup makanan atau minuman yang panas adalah kerana dikhawatirkan terdapat ludah atau kotoran yang masuk dari mulutnya, keluar dari mulutnya, sehingga orang lain ikut makan atau minum bersamanya merasa kurang senang dengan hal tersebut. Ni antaranya juga. Bila mana kita tiup lauk dalam pinggan lauk, kan ke lauk tu orang lain nak makan juga, boleh menimbulkan rasa kurang senang orang lain. Bahkan apa lagi kalau keluar daripada mulut kita benda-benda asing lah, kita panggil benda asing yang boleh menyebabkan orang lain nanti tak selera nak makan dengan kita. Baik. Tapi tengok, ada satu pengecualian. Nanti mungkin ada daripada pendengar kita yang bertanya soalan, dah nak tertanya-tanya dah. Perkara ni dah jawab. Tengok di bawah tu. Kata penulis, meniup makanan atau minuman yang terdapat dalam mangkuk merupakan perkara yang dilarang. Maksudnya makruh tadi. Kecuali pada satu masalah. Apa dia? Ruqyah. Ni kan kita pergi jumpa tok-tok buat air penawar. Kita pergi jumpa orang-orang yang melaksanakan perubatan Islam. Habis tu ustaz, dia orang semua tiup air. Jumpa orang-orang soleh, tiup air. Tadi kata tak boleh. Maka dalam ruqyah syar'iyah, maka dibenarkan. Ada istisna, ada pengecualian dalam permasalahan. Boleh kita baca ada perincian tu di halaman 147. Kita terus kepada perkara seterusnya. Kita cuba tengok di nombor 41. Jika ingin mengeluarkan makanan dari mulutnya, kadang-kadang mungkin ada lemak, kita makan-makan daging tu liat, ataupun mungkin kita makan-makan ada biji. Jika ingin mengeluarkan makanan dari mulut, maka keluarkan dengan tangan kiri. Saya ingat masa duduk ataupun ketika mana pergi ke Yaman, berbuka puasa dengan Habib Umar bin Hafizahullah Ta'ala di madrasah lah, di Darul Mustafa. Nanti ingat saya makan dengan dia satu meja pula, tak lah dengan beliau, tapi duduk di madrasah beliau. Jadi kita lihat bagaimana nak makan kurma pun, betapa melaksanakan perkara dianjurkan. Beliau ambil kurma, makan tangan kanan, dan bijinya dikeluar, disambut dengan tangan kiri. Jadi kita bila duduk dengan orang soleh, kita langsung dapat mempelajari adab-adab makan daripada orang-orang soleh tersebut. Tanpa baca buku pun, semua dah buat dah. Jadi sebab itu bila berguru, guru itu mempercepat pembelajaran kita. Mungkin kita belajar ni sampai 3 pertemuan. Kalau duduk makan dengan guru, semua yang kita lakukan ini dalam satu pertemuan makan saja sudah dapat dipelajari dan diamalkan. Jadi sebab tu dalam hidup kita kena ada guru, kena mengaji, kena suhbah dengan orang-orang saleh dan khidmat kepada mereka. Kemudian disebutkan apa? Dan janganlah menghadap ke arah makanan yang sedang dihidangkan. Jangan keluarkan makanan tu dekat makanan yang ada kat depan. Sebab apa? Nanti orang lain nak ambil. Jadi ke tepi ataupun tunduk. Paling kurang tunduk. Kemudian disebutkan tidak memaksa tetamu untuk makan atas kemampuannya. Kita kalau jadi tuan rumah pun, kadang-kadang kan kita tuan rumah, kita senduk nasi. Jadi janganlah senduk ikut suka kita, tapi senduk tanya dulu pada tetamu kita. Sebab kadang-kadang benar orang Melayu ni dia memang banyak mujamalah. Mujamalah ni apa? Mujamalah ni apa kita panggil?
Kias, bukan kias, macam tu lah. Tak apalah. Apa tu kita panggil DJ Faiz. Boleh lebih kurang. Dia macam malu-malu alah lah. Malu-malu alah. Dia macam malu-malu alah. Jadi, bila kita kata kadang-kadang tetamu yang datang tu memang dia tak nak. Tapi kalau kita tengok ada tetamu lain, dia cakap tak apalah. Tapi kita tengok dia makan berselera, habis dah nasi dia tu. Jadi kita kena pandai timbang. Jadi tuan rumah ni pun janganlah luruh tak tentu pasal. Kadang-kadang orang yang memang tak nak, memang dia tak nak. Tapi ada orang yang dia nak, tapi dia malu-malu. Jadi kita kena pandai, ni istilahnya kena pandai PR jugalah. Kena pandai PR. Kadang-kadang dia malu nak suruh kita tambah nasi, letaklah pinggan nasi tu sebelah dia. Ataupun kita tambah dulu. Jadi kita kata apa? Kita kata tambah sikit ni teman saya. Macam tu. Jadi ini satu perkara yang mesti ada pada semua orang. Macam mana nak jaga hati orang-orang lain dan bagaimana supaya kita dapat memberikan ataupun menyempurnakan khidmat pada semua orang. Kemudian disebutkan apa? Kalaulah kita nampak ada orang dia makan tanpa adab yang dianjurkan, maka dianjurkan untuk kita tegur dengan cara yang lembut. Sebagaimana kisah baginda Nabi SAW pernah menasihati seorang sahabat, disebutkan Umar bin Salam. Maka ketika mana makan, Nabi kata, ya gulam, wahai anak kecil, samillah, bacalah bismillah, wa kul biyaminik, makan dengan tanganmu dan makanlah dengan apa yang dekat dengan. Tengok bagaimana Nabi SAW menasihati anak kecil dengan mula panggil dengan panggilan yang manja dulu. Wahai anak kecil, janganlah panggil budak nakal ke, budak tak reti bahasa ke, jangan panggil macam tu. Dia pun tak nak dengar nasihat. Tapi tengok Nabi panggil ya gulam, ni panggilan manja kan. Wahai anak kecil, makan dengan tangan kanan dan makan dengan apa yang di sekeliling. Kemudian perkara terakhir yang kita boleh sebutkan pada pertemuan kita kali ini, kata penulis hafizahullah, jika seseorang diundang makan oleh orang lain khusus untuk dia, ada orang panggil kita makan, maka jangan kita bawa orang lain untuk hadir bersama kita, sebab hukumnya haram. Perkara ini bukan hanya pada kenduri kahwin. Kadang-kadang orang ingat apa, kenduri kahwin je tak boleh ajak kan. Sebab apa, memang orang yang boleh hadir pada kenduri adalah orang yang dijemput. Jadi perkara ini bukan hanya pada kenduri kahwin saja, apa-apa jemputan makan. Maka orang yang dia datang tanpa dijemput, ada orang dia saja pula bila balik kampung, dia lalu on the way tu ada kemah, dia pun berhenti. Kata ini boleh save budget ni, orang buat kenduri takkanlah nak tolak kita. Jadi dia ingat kenduri ni boleh, semua boleh berhenti dan makan. Tak. Orang-orang ni dipanggil tufail. Tufail ni orang-orang yang tak dijemput pun, tapi dia datang nak makan. Haram hukumnya dia makan. Jadi kalaulah kita dah bawa, contohnya kalau kita baca dekat situ ada hadis Nabi,